InsyaAllah hari ini kita akan sambunglah pada muka surat yang pertama, pengenalan kepada ilmu akidah ni, bagaimana terpampar ni. Dan kita ni rasa kalau ada orang yang bawa nanti nak saya minta daripada tuan yang pihak yang cetak ni tolong ada Allah Alam. Dia dah mari dah. Kalau ada siapa yang boleh yang nak boleh minta nantilah Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pengenalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu akidah merupakan ilmu yang paling penting. Hal ini kerana akidah yang sahih merupakan syarat utama diterima amalan dan jaminan keselamatan daripada mendapat azab neraka yang kekal. Orang yang selagi mana ada dalam hatinya iman, walaupun sebesar zarah, orang itu tidak akan kekal dalam neraka. Dia pasti akan masuk syurga. Itu jaminan yang datang daripada banyak hadis sahih yang berkaitan dengan perkara ini. Apabila seseorang tidak ada keimanan, maka ini sangat berat. Makna orang ini dikira tidak beriman, kufur, yang mana melayakkan dia kekal dalam neraka. Yang kita tahu dah, lamanya sehari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seumpama 1000 tahun hari dunia ni, itu satu hari di akhirat. Bayangkanlah kekal, yakni berterusan orang itu duduk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi akidah ini merupakan kesinambungan risalah tauhid yang dibawa oleh para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi dan rasul sejak daripada Nabi Adam tu sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa akidah yang satu je. Akidah yang sama saja. Apa yang dibawa oleh Nabi Adam, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi Isa dan seumpamanya Nabi-Nabi lain, akidah yang sama. Yang bezanya ialah pada syariat. Syariat, amalan, ibadat, itu ada perbezaan ni. Walaupun syariat yang diturunkan mungkin berbeza, Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sebut al-anbiya'u auladu allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi ini umpama saudara sebapa, adik-beradik pok sama. Mak je lain. Mak lain pok sama. Jadi pok dia poligami ya. Apa dak? Mak ramai, pok seorang. Ibunya berbeza. Syariat yang dibawa berbeza. Ini perumpamaan Nabi buat macam seorang ramai adik-beradik tapi bapa dia satu. Ayah dia seorang. Akidah tu satu. Walaupun ibu berlainan. Yang mana diibaratkan ibu ni sebagai syariat. Namun agama yang dibawa adalah satu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengajar kepada para sahabat asas tauhid dan meneguhkan akidah dalam hati mereka dengan perkataan dan ahwal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni belajar dengan Nabi ke mana? Dia belajar berkitab ke? Dia belajar sifat 20 ke? Dia belajar tauhid 3 ke? Dia belajar aliran Asy'ariyah ke Maturidah? Tak timbul soalan tu. Kan itu datang kemudian. Sahabat dapat akidah itu terus langsung daripada Rasulullah. Dengan perkataan Nabi ajar. Bukan sekadar tu, dengan melihat diri Nabi itu tertanam dah akidah. Tertanam dah akidah tentang ketuhanan, kerasulan, dengan cara mereka dapat melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat sendiri penurunan ayat Quran kepada Rasulullah dan mereka terus beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah Ta'ala turun ayat. Bila mari musyrikin Quraisy, satu riwayat daripada orang Yahudi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Muhammad, apa nama ni, Tuhan kamu siapa? Amin zahabin huwa au fiddatin, dia tu daripada emas ke daripada perak? Orang musyrik tanya, dia ingat Tuhan ni jenis tokoh buat daripada benda. Jadi tanya Muhammad, Tuhanmu mana Tuhanmu? Buat daripada apa? Dia emas ke perak ke? Maka Rasulullah SAW tunggu wahyu untuk turun nak jawab. Lalu turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Mereka tanya membayangkan Tuhan tu dapat dibayang-bayang dan dilupakan. Allah Ta'ala kata bukan. Allah ahad, dia yang satu. Qul huwallahu ahad, Allah as-samad, Tuhan yang jadi tempat pergantungan sekalian makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau alif ini, ayat ini kita biasa baca, boleh kata semua orang ingat. Habis kopeh, masa dengan habis kopeh pun surah selain Fatihah, kulhu lah. Kulhu ni makna kopeh, habis kopeh lah. Habis kopeh tak? Makna paling komang. Paling komang orang selain daripada Fatihah, orang ingat kulhu. Kulhu Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan. Itu pada zaman Nabi. Setelah kewafatan baginda, akidah ini terus diperjuangkan oleh para sahabat dengan pembukaan daerah negeri yang berada di sekitar tanah Arab sehinggakan ke Iraq dan Syam. Berlaku pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Akidah Islam yang tulen ini dijaga daripada dikotori oleh pegangan yang sesat dan menyeleweng, seperti contoh jihad yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar memerangi nabi palsu. Itu contoh dia. Nabi SAW pada zaman Nabi hidup dah ada orang mengaku nabi palsu, ada. Musailamah al-Kadzdzab. Maknanya masa Nabi hidup tu orang mengaku nabi tu ada dah. Ada dah. Dia duduk di Yamamah, satu daerah di Saudi sana lah. Di Yamamah, dikenali sebagai Musailamah al-Yamamah, al-Kadzdzab, yang sangat menipu. Zaman Nabi ada dah. Jadi kalau zaman kita orang mengaku Nabi tak pelik lah. Tak pelik lah kalau mengaku Nabi. Masa zaman Nabi hidup pun ada dah jenis berani mengaku Nabi. Jadi kita ni, masyarakat ni kena sedar sikit dan jangan senang tertipu. Jangan senang tertipu. Tertipu dengan dakwaan macam-macam dengan senang. Okey, baru ni pasal mimpi kan. Mimpi, alhamdulillah lah orang yang buat apa nama ni, pengakuan tu dah tarik balik dah, taubat dah. Mengaku Nabi, mengaku Tuhan pun ada juga. Sebab itu penting kita faham betul akidah. Apabila luasnya jajahan takluk negara Islam, kita berada pada muka surat kedua, meliputi negeri tinggalan tamadun Parsi dan Rom. Mulalah beberapa doktrin ajaran sesat menyelinap masuk ke dalam akidah Islam. Sebelum tu dah ada, tapi bila berlaku pembukaan kota-kota luar daripada tanah Arab ni dan bercampurnya ilmu-ilmu daripada tamadun terdahulu, itu lagi menyebabkan perlu kepada akidah ni dimurnikan. Tengok dia kata ni, setelah kejatuhan khalifah keempat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, zahirlah aliran akidah yang menyeleweng berada dalam masyarakat umat Islam. Namun mereka tidaklah mewakili majoriti dan tidak dominan. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin berlaku dah. Tapi tak aman. Sebab itu zaman-zaman mereka ni dianggap zaman keemasan, kegemilangan Islam. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik kurun sahabat. Kemudian orang selepasnya tabi'in. Kemudian orang selepasnya tabi'in. Kerana apa? Kerana majoriti masa dalam tempoh ini agama tu masih kita kira kuat lagi, penting lagi. Namun dia kata kerana para sahabat, murid-murid mereka daripada alim
ulama tabi'in berusaha menyebarkan akidah sebenar dan melawan doktrin ajaran sesat dengan hujah dan kebijaksanaan. Dah berlaku hujah akal. Mereka bukan berhujah dengan Quran saja dengan golongan ni. Golongan ini yang tidak percaya dengan Al-Quran dengan hadis ni, kalau kita baca Quran, baca hadis, jadi? Tak jadi. Golongan-golongan ajaran sesat membawa ajaran makrifat sesat ni, sesat. Bawa Quran hadis, tak jadi, mereka faham kod lain. Kadang perlu kepada dalil akal je. Perlu kepada dalil logik je. Apabila munculnya mazhab Mu'tazilah dan berkembangnya mazhab tersebut disebabkan mereka menyusun kaedah dan menulis dalam bidang ilmu kalam dan akidah, maka akidah umat Islam diancam kesucian. Bila jadi kuat ni, apabila akidah ajaran sesat dia dijadikan satu doktrin dan satu kaedah. Itu jadi ancaman. Kalau sekadar maknanya, sekadar ikut-ikut dok ramai, tidak dijadikan asas, tidak dibukukan, tidak disebarkan, waktu bahayanya tetap ada, tapi tak sama dengan satu akidah yang dibukukan, yang dibuat kaedah, yang dibuat pengajaran, yang dibuat satu kefahaman yang teguh. Ni bahaya. Nampak tak? Bila dia jadi contoh, kita kata dibukukan atau dijadikan bahan pengajaran, ni bahaya. Zaman sekarang pun gitulah. Mana-mana akidah menyebabkan. Sebab itu Malaysia kita ni, ataupun kita katalah alhamdulillah negara kita, negeri kita ni, kita tolak akidah-akidah selain pada ahli sunnah yang mereka bawa. Mereka pun ada kitab. Syiah kitab ada kitab. Tapi kenapa kenapa bahaya sangatnya? Sebab bila mereka tulis bersusun dengan ni, orang boleh jadi yang sesat tu dianggap betul. Yang sesat tu dianggap betul. Sebab itu para ulama bila dah Mu'tazilah menulis dan mengembangkan ilmu, maka masa ketika itu akidah ini naik, perlu dibangkitkan semula. Mazhab Mu'tazilah menjadi kuat apabila sebahagian Khalifah Abbasiyah turut menyokong perkembangan mazhab ini, seperti yang berlaku pada zaman Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan Wathiq. Ni Khalifah zaman Abbasiyah. Sehingga kan kita dengar cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad dipenjarakan, dia dipukul belakang dia. Dalam keadaan diseksa tersebut, kenapa? Kerana sebab Imam Ahmad tak mau ikut mazhab Mu'tazilah berkaitan dengan Al-Quran, makhluk ke tidak. Di sisi Mu'tazilah, mereka dengan berani dan juga dengan sepenuh mulutnya kata Quran tu makhluk. Imam Ahmad tak, itu bukan akidah yang dibawa oleh para sahabat dan salaf. Mereka tak kata Quran tu makhluk secara mutlak, itu tidak. Jadi kerana nak jaganya daripada akidah Mu'tazilah ni, Imam Ahmad rela kena seksa. Rela kena seksa. Okay. Namun setiap zaman tidak lekang daripada ulama yang memperjuangkan akidah yang sahih, berpandukan manhaj Rasulullah dan para sahabat baginda Nabi SAW. Dinukilkan bahawa Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah lebih 20 kali bermusafir ke Basrah untuk berdebat dengan golongan Khawarij, Syiah, Qadariyah dan juga Dahriyah, etis. Khawarij ni golongan apa ni? Khawarij ni golongan Syiah, kita bisa dengar kan. Khawarij ni juga golongan ajaran sesat yang mana mereka mengkufurkan orang yang melakukan dosa besar. Yang bahaya Khawarij ni ialah pada masalah takfir. Orang buat dosa besar, kafir terus. Buat dosa besar ni, kafir terus. Qadariyah yang mengatakan segala perbuatan tu manusia buat sendiri, Tuhan bukan Tuhan buat dah. Dan juga Dahriyah ni etis, yang tolak adanya Tuhan. Ambil daripada perkataan ayat Allah Ta'ala, wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengaku bahawa mati kita ni dengan apa? Habis masa mati ya, bukan Tuhan mematikan kita. Tidak mematikan kami kecuali masa. Maknanya kita habis masa. Habis minyak, kata habis minyak mampu. Manusia badan habis dia punya kemampuan, mati gitu. Dia bukan Tuhan buat mati tu, bukan. Ni golongan etis. Ada dah bukan zaman kita ni. Zaman Abu Hanifah lagi.
Sebahagian ulama menganggap beliau sebagai mutakallimin yang awal daripada kalangan ulama fiqh ahli sunnah wal jamaah. Ini ramai menganggap itu. Terutamanya bila ada tulisan beliau dalam bidang akidah yang jelas, yang tercetak dan banyak ni fiqhul akbar. Dan di sana ada juga fiqhul awsat yang mana disebutkan pada Imam Abu Hanifah. Tapi yang jelas-jelas yang orang jadikan panduannya ialah kitab Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Menceritakan tentang apa? Bukan fiqh. Fiqhul Akbar ni fiqh besar ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada akidah. Merujuk kepada akidah. Tulisan dan pandangan beliaulah yang menjadi asas kepada kitab akidah seperti Akidah Tahawi dan kitab-kitab mazhab Maturidiyah yang dinisbahkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Ini keluar satu istilah lagi, kita panggil aliran mazhab Maturidiyah. Yang mana ahli sunnah ni, bila sebut ahli sunnah ni merujuk kepada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Maturidiyah ni bukan reka-reka, ambil daripada apa yang ditulis, apa yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Akidah Tahawi ni, kitab Akidah Tahawi ni nama kitab lah. Kitab ni pun merata ada jual ni. Yang mana masing-masing mengaku sebab dia ni duduk di kalangan salaf. Beliau ni Imam Tahawi ni. Tapi dia juga menulis kepada ilmu akidah, dan akidah Tahawi tu jadi rujukan kepada, boleh kita kata hatta mazhab betul pun, atau mazhab yang mengata mereka betul pun, di kalangan sudur salafi pun guna juga akidah yang sama. Jadi maknanya apa yang disebut dalam akidah Tahawiyah itu diakui, itu akidah yang pada salaf dan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Cuma lagi masalahnya, apabila golongan yang tidak betul, dia akan syarahkan akidah tu dengan sedikit, kita kata, penyelewengan, sedikit pemahaman ikut pemahaman dia, bukan pemahaman yang ahli sunnah bawa. Itu dari segi akidah tu sendiri, kalau baca dengan pemahaman betul, itu dia pemahaman para ulama salaf. Okey, itu kita keluar satu nama mazhab Maturidiyah. Zaman ni kena tahu jugalah. Zaman ni dulu kita tahu, mungkin tahu mazhab apa aja, Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Akhir-akhir inilah bila timpunya isu-isu akidah ni, kita dengar mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah. Okay. Seorang lagi tokoh yang dianggap sebagai perintis kepada penulisan ilmu akidah ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wafat tahun 323. Beliau yang asalnya bermazhab Mu'tazilah. Ini Imam Asy'ariyah kita ni, Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia asal mazhabnya Mu'tazilah. Ayah dia mati dalam usia yang kecil lah. Dalam kanak-kanak ayah dia dah mati. Maka mak dia berkahwin dengan Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai, yang mana seorang Abu Ali Jubai ni seorang tokoh Mu'tazilah zaman tersebut. Tok guru Mu'tazilah, rujukan. Jadi bila duduk dengan ayah angkat mazhab Mu'tazilah, dia pun sama-samalah menuntut pegangan dan juga kefahaman tentang ajaran Mu'tazilah, manhaj Mu'tazilah. Beliau yang asalnya bermazhab Mu'tazilah telah keluar daripada mazhab tersebut setelah melihat penyelewengan dan penyimpangan Mu'tazilah daripada ahli sunnah dan pemahaman para sahabat. Kepetahan dan kekuatan hujah Iman Al-Asy'ari telah menenggelamkan mazhab Mu'tazilah sehinggakan mereka tidak berani untuk ke depan bagi mendepani Imam Al-Asy'ari. Beliau telah menggunakan kaedah dan dalil akal di samping dalil Al-Quran dan hadis Rasul. Lepas ni kita akan tengok sikit riwayat hidup Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam mazhab kita, biar kita kenal seorang tokoh yang mana yang kita kata dia bukan buat akidah baru, bukan. Dia ialah orang yang menyusun akidah sebagaimana akidah Nabi, sahabat dan para tabi'in dan salaf. Jangan faham ni dah ni tahun 300 berapa tadi? 323, wafat 323 ni. Masa tu ke ada akidah, kita akidah Asy'ari tak ada. Akidah sebagaimana ilmu lain. Tuan-tuan, puan-puan, kita belajar tajwid kan? Kita belajar tajwid.
Kita belajar hukum idgham ma'al gunnah, kita belajar hukum mat, kita belajar hukum ikhfa. Sahabat zaman Nabi dengan ngaji belajar gitu ke? Ada tak istilah ikhfa hakiki, izhar hali, idgham ma'al gunnah, ada tak? Secara logik ni benda tu baru je. Baru tu maknanya lepas pada sahabat dah. Nampak tak? Zaman tu sahabat dah baca Quran, dia tak ngaji tajwid. Kita kalau tak ngaji tajwid, baca terabur tau. Orang ngaji tajwid macam tu imam, baca emas je. Relax je baca. Nampak tak? Kalau tak ngaji tajwid, terabur lah. Dah sahabat ada ngaji tajwid itu tak ada. Dah sahabat macam mana? Baca macam betul-betul macam Quran sebenarnya. Bacaan betul. Dah sahabat tahu mana? Istilah tu kediam mari. Istilah tu mari terkemudian. Secara amalannya, bacaan tu bacaan yang betul dah. Maka akidah pun begitu. Zaman Nabi, zaman sahabat, akidah tu betul dah. Zaman Imam Asy'ari, dia cuma susun je. Dia letak istilah ini nama begini. Ini nama macam ni. Untuk hujah ni, dia datangkan hujah. Apa? Jadi benda akidah, benda yang sama. Apabila Abu Hasan Asy'ari keluar pada Mu'tazilah, pada zaman itu Mu'tazilah kuat, orang jadi tak berani. Hebatnya dia dalam berhujah, bahkan ayah tiri dia kadang-kadang menghantar dia masa zaman Mu'tazilah untuk berhujah dengan pihak lawan. Tapi bila dia keluar pada Mu'tazilah jadi mendak, tak naik dah. Disebabkan jasa besar Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menyusun dalil manhaj ilmu akidah serta kaedah mazhab, maka apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia merujuk kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berkata Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Syarah kepada Ihya Ulumuddin. Kitab Imam Ghazali ni. Syekh Murtada Az-Zabidi dia buat syarah. Syarah dia. Apa dia sebut dalam Idza utriqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan ialah al asy'ariyah dan maturidiyah. Ini pengakuan yang mana diiktiraf ulama. Dah tadi saya dengar ada video YouTube kata ustaz tu kata Asy'ariyah ni Jahmiyah lah, Asy'ariyah ni sesat lah, Asy'ariyah ni kufur akbar. Ni kita kata bahaya ni. Dia faham tu pemahaman tak sama pemahaman ulama. Ada orang kata Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ni dia kufur akbar. Akidah Asy'ariyah ni akidah falsafah. Akidah falsafah sesat ada. Dah sebelik sebab itu kita jangan kita ikut hanyut dengan apa yang kita dengar. Kita biar ngaji betul. Dah kalau betul lah salah, marilah ngaji. Tengok kat mana salah. Kalau kata betul-betul salah, ini bukan akidah hak Nabi bawa ni, ini akidah rekaan Yunani ni. Akidah ahli falsafah, dah mari tengok betul ke tak akidah ni falsafah. Ngajilah. Baru kita nilai sendiri. Jangan kita kata, oh ni ustaz ni dia ada PhD, dia ni keluar daripada universiti belah Timur Tengah ni. Nampak tak? Lepas tu kata tuduh pemahaman akidah yang diboleh Asy'ariyah ni kufur akbar pula. Dia kata saya tak kata ke orang. Betul dia kata ke orang tapi kata keseluruhan. Nampak? Tengok di sini. Ulama mengatakan bila sebut ahli sunnah ni majoriti kembali kepada mereka yang bermazhab akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Sebahagian memasukkan dia kata fudala al-Hanabilah ataupun ahlul hadis. Ahlul hadis. Sebahagian lah. Jadi ada dua ataupun kita kata tiga kelompok dalam masalah ini. Dan mereka yang salafi tu kata mereka tu ahli hadis juga, betul ke ahli hadis. Ahli hadis yang disebut fudala al-Hanabilah tu golongan akidah ahlu hadis tu lain daripada puak-puak yang mendakwa diri mereka itu mengikut manhaj salaf. Okey. Jadi kedua-dua mazhab ini mewakili majoriti umat Islam sejak berkurung-kurung lama. Para ulama daripada pelbagai bidang ilmu Islam, majoritinya tidak terkeluar daripada kedua-dua mazhab ini. Secara umum, mazhab Asy'ariyah adalah mazhab kebanyakan ulama yang bermazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.
secara umum. Jadi mazhab kita ni Asy'ariyah ni, kita Syafi'i, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Ada juga ulama-ulama Syafi'iyah ni yang jadi Mu'tazilah, ada. Tapi kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan juga mazhab Ahmad bermazhab Asy'ariyah. Apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah kita dapati kalau di Maghrib sana, tak, di Maghrib mana ni, di belah-belah Libya, Morocco, Jazair, belah-belah sana, kita dapati bahawa mereka sangat menekankan tentang akidah ini. Sangat menekankan tentang akidah ini. Dalam satu apa nama ni, kita kata matan, kalau mazhab Maliki ni, kalau fiqh dia pun, dia akan sebut, dia akan letak pengajian akidah pada permulaan. Yaqulu Abdul Wahidi ibn Ashiri mubtadi'an bismillahil qadiri falhamdulillahil qadir falhamdulillahi walhamdulillahilladzi 'allamana minal ulumi ma bihi kallafana summa salla wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wal muttadi wa ba'du fal aunu minal wa ba'du fal aunu minallahil majid fi abiyatin في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد أشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. Matan Ibnu Ashir. Ni budak-budak belah sana mengapa? Dan dibaca di masjid ulang-ulang. Matan fiqh. Awal-awal dia kata apa? Aku tulis bait ini kepada orang-orang ummi, orang-orang awam yang berada dalam negara sekitar aku ini untuk manfaat, terutamanya di belah Maghrib. Pada apa? Fi aqdi Asy'ari wa fiqhi Malik. Pada akidah Imam Abu Hasan Asy'ari dan fiqh menurut mazhab Malik. Wa fi tariqatil Junaidi Salik. Dan pada tariqah jalan Imam Junaid. Tasawufnya tasawuf Imam Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi benda ini sudah berakar lama akidah ni. Mari orang Kedia ni kata akidah Asy'ariyah ni kufur, akidah Asy'ariyah ni Jahmiyah, akidah Asy'ariyah ni akidah falsafah yang bukan akidah Nabi, bukan akidah sahabat. Boleh fikir tak logik kita. Kita jangan dengar sangat kalau benda tu, kita fikir dulu. Dah fikir juga saya khabar, saya tak kata suruh taksub ke saya, bukan. Cuba fikirlah, kita nak buka fikiran biar kita terima akidah dengan yakin kita. Bukan kerana ikut ustaz, bukan kerana ikut penceramah, bukan kerana ikut doktor ni, doktor falsafah ni, doktor PhD ni, syekh ni. Bukan. Kita biar kita fikir, itu akidah. Maknanya kalau ustaz hak mengajar tu mula-mula bawa akidah Asy'ariyah, tiba-tiba tukar akidah lain, na'udzubillah lah. Tukar, bila belajar luar negeri dia tukar akidah lain. Kita hak belajar akidah dengan dia tu tak degih tau. Tak berubah, hak tu baru akidah tu. Kita hak ngaji ni, kita faham dengan kita punya keyakinan. Kalau hak mengajar tu berubah jadi akidah lain, kita tak berubah. Hak tu nak lah. Dan kalau kita ikut ustaz ni mula-mula mazhab ni, kita jadi ikut mazhab ni. Oh, ustaz ni belajar Timur Tengah balik mengajar mazhab ni, tak kita ikut mazhab ni pula. Dari mana akidah kita? Maknanya benda main-main tu ni. Bukan mazhab fiqh ni. Mazhab fiqh kita rasa malas lah mazhab Syafi'i ni. Tak tukar mazhab Hanafi lah pula. Senang kisah puan tak batal. Ni sejak-sejak boleh pergi masjid sekali ni. Tak. Nak beri anak kecil salah setengah pula. Nak ambil sembahyang pula. Contohlah. Payahlah nak ambil mazhab lain. Contoh. Kita pun belajar mazhab Hanafi. Belajar mazhab Hanbali. Kita nak pegang mazhab tu. Tak apa. Boleh ada masalah. Tapi kalau akidah ni nak main nampak gitu. Akidah ni satu je betul. Jadi jangan awak main-main. Okey.
Cuma kita belajar ni supaya kita dapat buka kefahaman yang kita usaha supaya Allah tanam dan beri kepada kita kefahaman yang betul. Okey. Manakala mazhab Maturidiyah pula adalah mazhab dominan dalam kalangan ulama mazhab Hanafi. Namun khilaf dan perbezaan boleh ke mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ni boleh? Ada apa? Dia sebenarnya khilaf dua ni dari segi cara susunan pengajian ilmu akidah. Dan beberapa perkara kecil je. Tengok dia kata. Namun khilaf dan perbezaan yang berlaku antara kedua-dua mazhab ini hanya pada beberapa perkara cabang akidah yang tidak membawa kepada cacatnya akidah kedua-dua mazhab ni. Sebab tu ada dua ni diiktiraf belaka. Cuma hak ni cara pengajian dia susun gini. Lepas tu ada perkara cabang yang ada berkhilaf, tak apa, benda itu tidak menjejakkan itu akidah ahli sunnah. Mereka sepakat pada perkara asas dan usul sunnah ahli sunnah wal jamaah dan berlapang dada dengan khilaf yang berlaku pada perkara cabang. Nama-nama terkenal ni, tengok saya bawa contoh ni orang ulama yang memang mereka mengaku mereka bermazhab Asy'ariyah dan ulama lain iktiraf mereka mazhab Asy'ariyah. Cuba tengok nama-nama ni, lepas tu kita bayangkan orang ni dengan hak sekarang mengaku bahawa Asy'ariyah sesat. Cuba tengok siapa dia? Imam Al-Baqillani. Mungkin kita jangan dengar Imam Baqillani. Imam Baqillani dia lisanu ahli sunnah ni, lidah kepada ahli sunnah ni, orang yang pada zaman itu berdebat dengan ahli bid'ah, yang mana dia inilah orang yang menegakkan dan juga meneguhkan akidah pada zaman. Terkenal dia Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Imam Haramain, Tok Guru Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ikut seorang-seorang tu, kalau kita kenal lah nama ni, cuma kita tak dang lah nak sebut seorang-seorang. Tapi nak khabar ni bukan nama calang-calang. Orang kalau sebut Imam Baqillani, Imam Haramain, awak tahu dah kedudukannya guanya. Bukan sama sekarang dah, bukan sekadar pensyarah doktor profesor hok ada mesti, bukan. Hok ni tarah ni, mana kalau kita ni langit bumi tak, langit bumi dari segi kedudukan ilmu dia. Imam Ghazali siapa tak kenal? Imam Nasafi, Qadhi Iyad, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Asakir, Imam Ibnu Jauzi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ni juga seorang imam dalam ilmu kalam dan usul yang hebat. Imam Ibnu Salah bidang hadis. Sultan ulama. Dipanggil siapa, digelar Sultanul Ulama, sultan para ulama ni. Raja pun takut pada dia. Kerajaan Mamalik zaman tu. Dikenal sebagai Bai'ul Muluk, penjual raja-raja. Sebab ketika Khalifah Abbasi menghantar orang untuk buka daerah di kawasan Mesir, yang dihantar itu ialah hamba-hamba kepada Khalifah. Jadi hamba ni bila kat tawang, dia buat kerajaan sendiri. Hamba ni mana boleh milik. Jadi berlakulah proses penjualan hamba, penjualan raja-raja, supaya jadi merdeka dan boleh sah pemerintahan. Ini menarik kisah Izzuddin bin Abdul Salam. Dikenal sebagai Bai'ul Muluk, penjual raja-raja. Dia jual raja kat pasar. Tapi proses apa? Supaya jadi sistem tu, tadi nak merintah, hamba mana boleh merintah, supaya jadi sistem tu betul. Imam Nawawi, siapa dah kenal Imam Nawawi? Ibnu Daqiq al-Eid, Imam Taqiyuddin As-Subki dan anaknya Tajuddin As-Subki, Imam Taftazani, Imam Zarkashi Al-Iraqi, Ibnu Jazari ni Imam Qiraat. Imam Qiraat, mengaji bidang Qiraat, mengaji Quran tu kan, kita tahu kan ada Imam Ibnu Jazari. Kita ada baca Tariq Syatibiyah, Tariq Jazariyah, Ibnu Jazari. Kalau orang ada sanad Quran, yang ada sanad Quran, ambil dengan tok guru Quran dia, yang ambil daripada tok guru sanad Quran yang bersambung silsilah sampai kepada Rasulullah. Sanad Quran yang ada zaman sekarang kat dunia ni memang akan melalui ulama-ulama Asy'ariyah. Tak ada lah maknanya dalam tu, kecuali memang ramainya ulama Asy'ariyah. Bayangkanlah hak besar sekali ataupun yang menyimpulkan
kepada tarik-tarik ini Ibnu Jazari sendiri mazhab Asy'ariyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti dan ramai lagi yang tidak mampu disebut di sini. Banyak sangatlah. Kesemuanya bermazhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Okey, salah faham. Ini tengok ni. Salah faham. Salah faham terhadap mazhab Asy'ariyah. Jika dilihat kepada para ulama yang mendukung manhaj ini, kita dapati syubhah yang didatangkan oleh sebahagian mereka yang mengatakan bahawa akidah yang dibawa oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tidak tulen dan bercampur dengan falsafah. Syubhah itu adalah batil. Jauh khabar dia lah. Syubhah yang didatangkan oleh sebahagian mereka adalah batil. Orang kata Asy'ariyah ni tak tulen, campur falsafah. Syubhah itu batil. Mereka mendakwa bahawa mereka mengajak kepada akidah yang tulen dan asli pada zaman para sahabat dan salafus salih. Ini puak-puak hak dakwa Asy'ariyah sesat lah ni. Yang mengaku salah dia kata, kami ni nak bawa masyarakat jangan ikut mazhab-mazhab wak mengaji akidah sifat 20 wak penipala kata. Dia kata penipala. Penipala cari obat lah. No, penipala cari obat. Panadol banyak. Dia kata mengaji ni penipala. Sifat 20 ni payah. Hak payah tu sebab buat jadi payah. Kalau hak asal tak payah pun. Jadi sama ada hak payah tu kerana orang mengajar tu memayahkan. Ataupun kita pun, kita hak jadi payah faham. Kita hak jadi payah faham. Tiba-tiba dia kata akidah tu hak jadi sesat pula. Dia kata Rasul ngaji lah, kita ambil akidah Nabi. Kita ambil akidah Quran, akidah sunnah, akidah sahabat. Dia kata gitu. Dakwaan dia. Namun dakwaan dan seruan ini sebenarnya adalah syubhah dan kekeliruan yang cuba dimasukkan dalam pemikiran orang-orang. Jadi orang-orang percayalah. Orang yang kita tidak ada masa nak mengaji betul-betul ilmu secara tulen daripada kitab. Kita kerja, ada orang kerja profesional, jadi juruterbang, jadi arkitek, engineer, masa-masa ni lah dengar-dengar ceramah, dengar daripada YouTube dan seumpamanya ustaz mengajar. Tiba-tiba ustaz mengajar gitu pula. Ustaz mengajar tu dengan hujah pun rasa dia sedap dengan dia. Betul juga, hamba pun belajar sama ni pun rasa payah faham. Betul juga Ustaz Khabar, memang kita nak ikut Quran hadis. Kita ikut Quran hadis lah. Kita ikut akidah Quran dalam hadis lah. Pula zaman Nabi mana ada akidah Asy'ariyah? Takkan Nabi berakidah Asy'ariyah? Kalau orang awam dengar, betul sungguh lah. Nabi tak ada pun akidah Asy'ariyah. Zaman Nabi tak ada pun sifat 20. Biasa dengar tak tu? Kita kena faham tu. Macam mana sebenarnya? Kat mana salahnya situ? Jadi dia kata, hanyalah syubhah dan kekeliruan. Bagi menjawab tujuan ini, kita perlu bertanya. Pertanyaan ni tujuan nak jawab soalan. Okey, pertama. Adakah manhaj yang dibawa oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah ini bertentangan dengan akidah Islam? Kalau kita mengaji kitab kita ini, kitab ulama lain sifat 20 ni, bertentangan tak dengan akidah Islam? Satu. Adakah para ulama yang mengikuti manhaj ini sesat dan terkeluar daripada akidah Islam yang tulen? Siapa ulama tu? Kita sebut dah sekian nama tu. Ramai. Dan ramai lagi yang kita tak sebut tu. Ulama ni sesat ke tak? Kita kena tanya tu. Imam Ghazali sesat? Imam Nawawi sesat? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sesat? Adakah mereka tidak faham dengan nas Al-Quran dan hadis serta kalam para salafus soleh? Sebab puak ni kata kami ni ambil daripada Quran dan hadis. Ulama-ulama Asy'ariyah ni bukan aku faham Quran hadis. Tengok. Kita kena tengok fikir sikit. Dah ulama tu faham tak Quran hadis? Ke mereka tak tengok langsung Quran hadis tu tak bakal, kita reka sendiri? Ada logik ke gitu? Dan adakah mereka sengaja menyebarkan manhaj ini jika ia pada hakikatnya sesat? Kalau betul sesat, mereka para ulama yang bawa agama tu nak sebar ke benda sesat? Nak batalkan ke, nak menyebabkan orang jadi sesat ke? Boleh bayang ke tak itu? Okey, bagi menjawab persoalan ini, kita perlu tahu bahawa manhaj yang dibawa oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak lain dan tidak bukan hanyalah susunan ilmu. Itu kena faham dulu.
Mazhab Asy'ariyah atau manhaj Asy'ariyah Maturidiyah ni benda akidah baru ke bukan? Dia hanya bentuk susunan ilmu pengajian akidah. Macam kita belajar ilmu ilmu tajwid tadi lah. Ilmu tajwid tu kan. Fiqh pun kan fiqh. Fiqh mula-mula kita belajar bab taharah. Bab taharah mula-mula kita tentang alat bersuci iaitu air. Lepas tu kita belajar pula air lepas nak guna untuk apa? Berwuduk. Alat bersuci lain tanah guna untuk apa? Belajar buat tayammum pula. Lepas tu naik setangga lagi belajar buat semayang. Semayang kita belajar rukun dulu. Start daripada takbir susun sesa. Zaman sahabat buat gitu kan? Sahabat belajar ikut turutang tu? Dah. Sahabat belajar mana? Tengok Nabi buat. Dah mari guna susun gitu. Ulama kedialah susun nak wis senang mengajar. Supaya kita dapat pemahaman yang menyeluruh. Kalau nak suruh ikut gitu saja, okey, hari ni kita nak belajar bab wudu. Turun belaka. Masuk dalam dalam tandas tempat ambil wudu. Mungkin orang tak ada masa nak buat gitu. Orang puan nak masuk dah bukan nak masuk tandas orang lelaki, nak tengok ustaz ambil sembahyang. Nampak? Ustaz ambil sembahyang pun boleh jadi dia ambil nak gaduh-gaduh, dia terlepas beberapa sunat orang nak buat. Dia tak boleh hukum kepada perbuatan orang. Dia ulama tulis. Hak ni sebenarnya rukun dalam masalah ini, benda syarat dia, benda sunat dia. Nampak? Okey. Jadi dia hanya susunan ilmu, kaedah dan perbahasan. Matlamatnya adalah berkhidmat kepada nas syarak. Tujuannya untuk faham nas syarak, nas Quran dan hadis berkaitan akidah. Okay. Sebagaimana pada zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ilmu fiqh belum disusun secara sistematik, hanya sekadar kefahaman langsung daripada nas syarak. Sama halnya dengan ilmu akidah. Manhaj yang dibawa oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah menyusun perbincangan ilmu akidah secara sistematik. Susun ilmu akidah secara sistematik, di samping menjawab segala syubhat dan kekeliruan ini. Jadi dalam itu perlu kepada penyusunan ilmu secara sistematik. Dari kerana itu, kita dapati ramai ulama yang bermanhaj dengan kedua-dua manhaj ini. Kan itu ulama ikut. Sebab tu ulama ikut manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Ulama tak ikut orang bawa dakwah ikut dang itu. Kata kami nak buat Quran sunnah, nak buat salah. Ulama ikut apa? Dalam masalah kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama ni ikut manhaj Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan kita ikut dakwaan beberapa orang yang menuduh bahawa Asy'ariyah sesat. Asy'ariyah ni kufur akbar. Mana rasa orang selamat? Okay. Mereka itu semua adalah ulama yang mempunyai kemantapan ilmu yang tidak boleh dipersoalkan. Puak-puak orang ini dakwa kata Asy'ariyah sesat. Ngaji akidah dia ambil daripada mana ilmu? Tak diambil daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ambil daripada Imam Baihaqi. Ilmu hak dia mengaji, dia kata mereka ni pakai hadis, mereka ni bidang hadis dan mereka tahu Quran sunnah. Kitab hak mereka mengaji tu kitab apa tu? Kitab ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Kefahaman mereka terhadap nas adalah jauh lebih tinggi daripada kefahaman sebahagian mereka yang kini mendakwa akidah salah. Hak sekarang ni kata bahawa akidah salah. Dia kata Asy'ariyah Maturidiyah ni sesat. Kita bandingkan mereka ni dengan ulama hak tulis kitab mereka masa Asy'ariyah Maturidiyah, mana rasa orang lebih faham tentang Quran hadis? Jangan banding kita ni bawa akidah sahabat Nabi, jangan banding akidah sahabat Nabi, akidah Asy'ariyah. Kalau orang banding itu awak kefahaman awak dengan kefahaman ulama Asy'ariyah, siapa rasa lebih faham tentang Quran dan hadis? Okey. Adalah tidak logik ulama yang mahir dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dituduh sesat kerana mengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Ini bukan berlaku pada satu atau dua orang ulama saja. Bahkan majoriti ulama Islam sejak dahulu lagi adalah bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Bila lahir ni? Akhir-akhir ni lah. Kurung-kurung lepas ni baru lahir orang hak dakwa kata Asy'ariyah ni tak betul. Jadi
sepanjang tempoh daripada tahun kurung ke-4 sampai ke kurung ke-9, kurung 10 tu, kok ramai-ramai syairah tu sesat belaka ke? Mereka duduk akhir zaman ni betul. Oh, kami semuanya bawa akidah Nabi ni. Dah tu belum tu. Ulama-ulama tu, sepanjang-panjang kurung tu, ratus-ratus tahun tu, tak ada seorang akidah betul. Dan macam mana siapa ilmu kepada kita kalau ulama-ulama tu kita kata akidah sesat dah? Nampak ini bahaya ni. Ini bahaya. Mereka menanamkan syubhah dan keraguan pada ulama yang menjadi rantaian ilmu dan rantaian agama kita. Sebab dan tanpa mereka sedar, mereka tuduh ulama-ulama yang bawa ilmu ni akidah mereka tak selamat. Akidah mereka ini boleh diragui. Orang yang ragu akidah ni bahaya. Nampak? Bahkan sanad Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu Islam adalah melalui para ulama yang bermazhab Asy'ariyah itu. Celaan dan tuduhan kepada mereka sebenarnya adalah tuduhan kepada ilmu Islam secara tidak langsung. Maka amatlah mustahil dan tidak logik mereka kesemuanya sengaja untuk menyebarkan manhaj yang sesat berkaitan akidah Islam. Jadi jawapan pada persoalan tadi kita susun gini, apa jawapan? Jadi jawapan yang paling logik, paling kita rasa munasabah ialah mereka yang mendakwa para ulama yang mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sesat, sebenarnya mereka itulah yang sesat. Mereka yang kata mazhab Asy'ariyah Maturidiyah sesat, orang kata itu sesat. Itu. Mereka itulah yang sesat dan tidak faham kepada nas. Tu lah. Logik balik logik tu. Kalau tidak kita kata ulama lah yang sesat. Ulama-ulama besar Asy'ariyah sesat. Mana logik? Nampak. Jadi baik orang ni lah. Tetap lagi kefahaman tentang ilmu Islam, bukan mereka menguasai sebagaimana penguasaan ulama-ulama kita dahulu. Apa aku apa tak Imam? Apa aku apa? Tak tahu. Apa aku apa? Biasa kuliah subuh, hok biasa-biasa. 7? Pukul 7 habis. Dah sebab siapa kat Rajuk baru dah ni, dah panjang pula kan orang nak makan pagi-pagi ni. Kayak pergi masuk angin apa perut tak sedap juga. Kau ada soalan kita berhenti sini lah. Tak apa kalau masa saya ni, kuliah saya ni, kalau ada nak tanya soalan tanya. Tanya. Kalau duduk jauh, duduk dengar, angkat tangan. Ada boleh berhenti sini duk. Tengok semangat ni, tapi apa semangat-mangat boleh juga. Jadi kita berhenti peringkat pengajian akidah. Biar kita faham satu-satu dulu. Biar kita faham satu-satu dulu kat mana isu yang berlaku sekarang ni. Okey. Lepas tu kalau ada soalan pun boleh tanya lah. Nampak ada dah tu. Kalau ada nak kita boleh beli dengan tu lah. Ustaz Umar kita yang bawa tu. Ada bawa kita. Kalau ada lah. Ada nak tanya? Ada ni pun kita buat ni pun tujuan kalau ada masa boleh baca sendirilah. Kita tidaklah bahasa yang payah. Tujuan untuk pembacaan kendiri. Boleh baca rumah, tak boleh tu. Okey. Ada kalau tak ada sekadar tu sajalah untuk kali ini. Insya-Allah taala kita temu pula selang seminggu lagi pula. Panjang umur kita temu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farudduhu ilayna wa hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifu ghayruhu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi